Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah, mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Kita baru saja selesai menyambut Aidul Adha, Hari Raya Korban dalam bahasa Melayu Arab panggil Aidul Adha. Last kita bertakbir pada hari tasyrik, selesai pada Asar tadi, masuk maghrib tadi, lepas maghrib dah tak ada takbir dah. Yang mana yang sempat buat korban, alhamdulillah. Yang tak sempat buat korban, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi lagi kesempatan pada tahun depan insya-Allah. Yang mana yang buat korban, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima ibadah korban ini dan dibalas dengan sebaik-baik pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Jadi malam ni kita nak sambung pembacaan kitab kita Bahrul Madhi juzuk yang ke-15. Kita sampai kepada bab yang ke-7 muka surat 25. Betul tak? Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ketujuh, bab ma jaa fi luzumil jama'ati, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada mencil daripada jemaah ulama. Nabi nak cerita kepada kita, jangan kita ni menjauhkan diri, jangan kita ni menyendiri daripada jemaah ulama. Baik, 26. Hadis 20 muka surat 25 tu dia akan ulang balik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah makna tiada mencil daripada jemaah ulama itu, yakni tiada berseorangan diri daripada mereka itu pada i'tiqad dan mazhab dan lainnya daripada fikiran. Makna apa dia tiada mencil tu? Tajuk ni tiada mencil daripada jemaah ulama. Apa dia yang makna mencil tu? Kok belah Seradang Banak Baru ni dia tak panggil mencil. Dia panggil berjauhan, berseorangan, tak mau nak join. Dalam bahasa lain dia panggil apa lagi?
Duduk menyendiri, dia tak mau nak duduk dengan jemaah ulama. Nabi tak bagi. Nabi kata kita ni dengan ulama kena duduk. Jangan kita ni menyendiri, jangan kita ni mengasingkan diri kita daripada jemaah ulama. Duduk, jangan berpecah, jangan. Nabi kata adalah makna tiada mencil daripada jemaah ulama ini. Yang Nabi nak maksudkan ikut mana? Yakni tiada berseorangan diri mereka itu daripada i'tiqad dan mazhab dan lainnya daripada fikiran. Tak boleh. Hari ini ramai orang tuan-tuan ni, dia suka duk ambil pandangan yang bukan majoriti. Tu yang jadi berpecah habis hari ini. Pandangan ulama yang majoriti dia tak pegang, dia duk pergi ambil pandangan yang bukan pandangan kuat. Tu yang mai duduk pecah belah hari ni tuan-tuan. Isu bid'ah, isu Nabi tak buat, ni masalah kita. Sewenang-wenangnya maklum orang hari ni membid'ahkan amalan orang. Bagi mereka mudah, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Dia tak pegang kepada pandangan kita, iaitu bid'ah ni ada bid'ah baik, ada bid'ah yang tak baik, ada yang hasanah, ada yang dhalalah, ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Yang ni yang majoriti ulama kata, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mudah hari ni dia menambah hukum. Dalam Islam hukum ni ada 5 ya. Halal, haram, wajib, haram, makruh, harus, sunat. 5. Tadi dia panggil sebagai hukum syarak. 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. 5. Lah dia tambah lagi 2 jadi 7. Kita mengaji hukum ada 5. Yang ni hukum dia apa dia ustaz? Harus. Yang ni hukum dia apa dia ustaz? Haram. Apa dia yang haram ustaz? Curi daging korban. Haram. Dia curi selerak sampai tak cukup tumpuk. Sampai tak cukup tumpuk tuan-tuan ni. Ni hukum dia apa dia ustaz? Wajib. Semayang 5 waktu hukum dia apa dia ustaz? Wajib. Ustaz, ya. Saya ni ustaz, duk cadang-cadang lah ustaz. Nak bawa. Nak puasa Isnin dengan Khamis ustaz. Hukum dia apa dia? Sunat. Yang ni hukum dia makruh. Selesai. Tapi mai hari ni dia ada lagi 2 tambah. Apa dia yang 2 tambah? Yang tambah, ni hukum dia apa dia ustaz? Bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Oh yang ni jangan buat, hukumnya bid'ah. Bila masa pula yang hendak pergi belajar, ada pula bid'ah ni termasuk dalam hukum. Yang kedua yang ditambah apa dia? Ustaz, yang ni hukum dia apa dia? Yang ni Nabi tak buat. Yang ni Nabi tak buat. Yang Nabi tak buat, dia bukan hukum. Dia tak pegang yang majoriti ulama kata, dia duk pergi pegang yang minoriti pandangan. Yang pandangan sangat-sangat lemah, yang tu yang diangkat. Akhirnya berpecah kepada masyarakat. Kalau dia sekadar dia nak berpegang untuk diri dia, silakan. Yang masalah pandangan ni dia bawa balik mai dalam masyarakat dan memaksa masyarakat mengikut pandangan dia. Yang ni masalah. Sebab tu Nabi kata, jangan kamu berseorangan menyendiri, mengasingkan diri daripada sidang jemaah ulama. Nabi kata. Dan hukum hakam Allah yang terbit daripada Al-Quran dan hadis. Maka apabila seorang alim itu mencil ia pada faham daripada segala jemaah ulama, ataupun seorang yang jahil dan tidak tahu apa usul asal hukum Allah itu, menurut ia akan faham alim yang mencil faham daripada segala faham ulama itu, maka ialah orang yang tidak bersama-sama di dalam sidang segala jemaah ulama namanya. Dia kata kalau hang yang reti hukum hakam pun di kalangan ulama, jangan memencilkan diri. Kamu yang tahu hukum hakam,
Tambah kita tak tahu menatang apa ni tuan-tuan, lagu saya, lagu kita ni. Baca Quran pun bukan nak kata faham Quran. Tajwid pun haram tak faham, apatah nak faham Quran. Orang tanya dia apa dia idgham, dia kata tak tahu. Apa dia izhar, dia kata laki dia nama Ciat. Tak betul. Kita bukan tanya laki hang nama apa, yang kita tanya hukum izhar tajwid ni apa dia. Dia haram tak tahu. Iqla' dia haram tak tahu. Ikhfa' dia tak tahu. Betul tak? Mat dia tak tahu, dia ingat pak dia. Tanya dia Mat Lin nama dia. Dia kata mak saya nama Lin, pak saya nama Mat. Dia tahu. Dia pada kampung panggil Mat Lin. Jahanam. Tu bukan nak tanya faham Quran. Tidak. Baru tanya faham tajwid pun hang dah gagal. Sini dia panggil gagal, kalau kok dia panggil fail. Gagal lah. Tu kalau orang yang tahu tentang hukum hakam, apatah lagi lagu saya ni. Yang bodoh ni tuan-tuan. Lagu saya, lagu kita lah senang maklum, kita bukan banyak benda hatta reti daripada reti, betul tak? Banyak benda hak tak reti daripada reti. Hak reti tu sikit sangat. Hak tak reti tu berlambak. Orang ni lagi mengaji banyak benda yang dia tak tahu. Hak yang jenis tak mengaji banyak benda dia rasa dia tahu, tapi dia tak tahu. Orang yang banyak benda duk mengaji ni dia tahu banyak benda lagi dia tak tahu. Bukan kuih mengaji kuih bodoh, itu saya tak setuju lah. Dia kata kita ni kuih mengaji, kuih bodoh. Kuih mengaji, kuih bodoh. Tak bodoh lah. Bila mengaji, dia tahu banyak benda yang tak tahu. Bila dia tak mengaji, dia duk rasa dia tahu ke semua. Bila dia mengaji, dia tahu kata banyak benda yang dia tak tahu. Bagus lah. Yang masalah dia tak tahu kata dia tak tahu. Itu masalah. Kalau kita sedang kata kita tak tahu, itu bagus lah. Banyak benda kita tak tahu lagi maklum. Buat korban baru ni macam-macam. Macam-macam lah. Macam-macam. Bid'ah lah. Khurafat lah. Syirik lah. Semelih korban tu dia lempak pisau tu. Nak memusin pisau kat atas angin tu. Tanya dia buat apa Pak Long. Dia kata mau terjun cacak elok daging lembut. Kok mana ni? Dia semelih, dia lempak pisau tu, memusin pisau kat atas. Dia tengok. Cakap. Jatuh, cacak. Dia kata daging ni lembut. Maklum daging mana ada keras yang anda lihat. Ada daging keras. Semelih ni lapah daging keras macam meja kuliah ni. Ada pun lihat tu pun pasal gigi palsu hang tu dah tumbui dah tak tajam. Ada gigi betul ni tajam elok, gigi hang tu dah tumpui dah. Macam-macam. Dia kata jangan. Kalau hang yang kata agama ni pun, yang kata hukum hakam ni pun, jangan kamu menyendiri daripada join majoriti ulama. Nak pegang yang majoriti ulama. Sebab bila kamu pegang yang majoriti ulama, sudah tentu tidak akan tersesat. Sudah tentu tidak akan tersasar. Sudah tentu kamu akan duduk pada pihak yang benar-benar benar. Yang benar-benar benar. Sebaliknya kalau kamu menyendiri, sebaliknya kalau kamu berasingan, kesesatan itu lebih terbuka daripada kebenaran. Faham? Baik. Maka ialah orang yang tidak bersama-sama di dalam sidang jemaah ulama itu namanya, maka tertariklah dirinya daripada neraka, yakni senang menyimpang dirinya kepada jalan yang tidak betul oleh sebab berkawan ia dengan nafsunya dan syaitannya, hingga tidak sedar ia akan dirinya masuk neraka dengan sebab pencilnya itu. Bila kita tak duduk dengan ulama ni maklum, sebab tu Nabi SAW kata, Nabi kata apa dia? Kasihanilah 3 golongan dalam hidup kita ni. Nabi suruh kesian kepada 3 golongan. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi kalau tak silap saya. Nabi kata irhamu, kasihanilah kamu daripada 3 golongan manusia.
Yang pertama Nabi kata, orang yang dulunya mulia akhirnya jatuh menjadi hina. Yang pertama Nabi kata, orang yang dulunya mulia jatuh menjadi hina. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam masyarakat kita ni ada orang yang awal-awal dulu dia mulia, kerana satu kesilapan dia tersilap buat, akhirnya jatuh menjadi hina. Ni yang pertama. Dulunya mulia jatuh menjadi hina. Ada tak dalam masyarakat kita, tuan-tuan? Ada? Ada? Dulu dia mulia kerana jawatan, hilang jawatan lebih. Sebab tu kita waktu ada jawatan, jangan duk menyombong dengan orang. Orang bukan nak heran. Tuan-tuan, kita ni rasa hebat ada jawatan. Dah orang ni bukan heran. Hang siapa? Tambah je tuan-tuan ni orang kampung pula jenis tak ada kepentingan apa dengan orang lain. Tuan-tuan heran orang abang kat besar. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan heran dengan orang kat besar malu. Hang punya pasal ya? Betul tak? Hang punya pasal aku nak heran dekat hang siapa? Hak yang duk heran dekat orang yang ada jawatan ni jenis penjilat, pengampu. Macam kita ni, hang ada jawatan aku tak heran, tambah hang tak ada jawatan lagi berlipat ganda aku tak heran. Lepas tu jaga, saya cukup heran orang jenis sombong bila ada jawatan. Dia ingat orang heran kat dia kot. Hang boleh naik kereta duduk belakang, hang punya pasal ya? Hang naik kereta polis duduk escort, hang punya pasal ya? Bukan aku heran ke hang. Ni ada orang kampung lagu tu. Orang kampung dia bukan heran. Yang kedua, hang duit banyak, orang nak heran dengan hang duit banyak. Saya nak tanya maklum heran ke maklum orang duit banyak? Aku bukan duk makan terkedarah dengan duit hang. Ada mula lagu tu dia mau berkelain. Dia ni saya nak abang ke orang ni. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan Allah dia ni duit banyak ustaz, kita kena buat baik dengan dia. Tak nak heran lah hang duit banyak. Selama aku hidup berpuluh tahun bukan aku duk makan terkedarah dengan duit hang. Betul tak tuan-tuan? Kita ada pendapatan. Tuan-tuan kita orang kampung. Aku tak berkawan dengan hang baru aku ada rumah. Aku tak berkawan dengan hang baru aku makan terkedarah nasi tak putih di rumah. Nak makan banyak mana maklum saya lah makan 3 camca pun kenyang dah. Orang kata buat ustaz makan sikit nak buat lagu mana tuan-tuan ni? Ustaz ada kencing manis? Tak, saya ada slip disk. Bulan Ramadan itu maklum sejarah lena mi berdiri. Orang kata mohong tak, hang try berdoa bagi dia slip disk, tengok nak tahu Isnin dengan Rabu ni selang dengan Lazar. Tuan-tuan tak ada slip disk, tuan-tuan kena sembang lah. Tahu slip disk maklum Allah. Sakit maklum orang memang nikah dua pun tak mau nak sambut dah waktu tu sakit. Tidak time lain ngaduk lengah lena kalau pajak nikah bab semang nikah dua ni bangkit tak mau. Doktor kata kurangkan berat badan. Kalau okey alhamdulillah, mau tak okey kena buat sesuatu lah, operate lah. Ti yang kurang. Lah makan dah 3 camca mengenyang dah alhamdulillah. Tak ada lebih kerak perut apa tak ada. Perut saya panjang lagu tu tak ada lebih kerak dia ada orang lain dia nak kurus dia kerak perut. Kerak perut. Kita tak nak kerak dah. Kawan saya itu dia kata dia tak kerak, dia pergi ikat macam mana atas perut. Dia makan cepat kenyang, dia makan je cepat kenyang, dia makan je cepat kenyang. Lah saya tengok 3 pinggan baru berhenti pasal perut tu buka balik kot, ikat lah. Habis 50-60 ribu dia pergi ikat perut saya dah. Dah maklum kita nak hang duit banyak, hang punya pasal lah. Hang ada gelaran, hang punya pasal. Tapi lama mana hang akan kekal pada jawatan, pada kuasa hang? Lama mana? Hang rasa hang mulia kerana jawatan hang. Hang rasa hang mulia kerana kata benar hang. Hang rasa hang mulia kerana gelaran hang. Inilah orang yang tak berapa nak cerdik. Dia bukan bodoh, dia tak berapa nak cerdik. Sebab apa dia? Hang berjawatan. Jawatan tu dia ada tempoh dia. Kalau hang penjawat awam, hang akan sampai waktu hang berpencin. Dan akhirnya hang pencin, hang duk merak buih dengan jawatan hang. Balik duk kampung, kupang tenaga.
Saya tengok hak Kupang Tenaga ni banyak dah. Hak Kupang Tenaga ni jumpa banyak dah. Dia jadi ketua jabatan tu, dia ketua jabatan ni, dia sombong. Hang pencen ya bulan ni, bulan depan hampir masjid tak ada siapa tegur dah. Tuan-tuan, tambah kita orang kampung pula anu bak merak bui. Mampih pergi ke hang lagi aku tak layan. Orang kampung dia nak heran apa, dia nak minta projek apa, tak ada. Dia pintai rokok down tu, dia kata, dia tak berhenti dah. Tak guna. Dia ingat kita heran. Habislah. Orang kampung ni tuan-tuan, dia berkawan bukannya ni ada kepentingan orang kampung ni saya. Tak abang kata tuan, orang kampung ni dia berkawan, dia bukan ada kepentingan apa ni tuan-tuan, orang kampung. Saya pun orang kampung. Orang kampung ni dia kalau kawan dengan orang, dia kawan ikhlas ke dia ada kepentingan? Saya nak tanya tuan-tuan. Faham tak? Ada ke dalam seorang dua ada kepentingan, majoriti ke ada kepentingan apa? Kita nak ambil kepentingan apa maklum, kita duduk kat kampung. Dia duduk kat tempat lengkot lah. Hang ada jawatan, ada masa. Waktu hang ada jawatan, orang muliakan hang. Hang tak ada jawatan, jatuh hina. Hak ni Nabi kata kena kesian. Yang pertama, orang yang dahulunya mulia, di hujung-hujung jatuh jadi hina. Yang kedua Nabi kata yang hang kena kesian kepada siapa dia? Wa ghaniyan qad iftaqara. Orang yang dulunya kaya jatuh miskin. Orang yang dulunya kaya jatuh menjadi miskin. Dulu dia duit banyak, maklum. Silap percaturan, silap perniagaan apa, jatuh muflis. Hak jenis ni cukup berlambak dalam masyarakat kita. Dulu dia kaya-kaya. Raita sampai kita tak pernah tengok dia pakai. Raita kita tak pernah tengok. Dia asal duduk kat belah kampung ni. Ni kampung apa nama? Nama apa? Batu 16. Batu 16 ni. Bukan batu 2 lah. Batu 16. Batu 16 mana tahu makna apa dah. Tak kena aku belah. Ni batu 16. Duduk di batu 16 ni, raita yang dia pakai tu kira tak pernah lintas lah kot jalan batu 16 ni. Kita duduk lintas kot ni Myvi, Viva, Saga. Ni kalau paling hebat pun Welfare, Alphard. Ni dia pakai raita maklum, tak pernah lintas kot batu 16 ni. Roy, kita tengok. Tak pernah lintas kot batu 16 ni. Maklum, pintu kereta kita buka kot tu, pintu kereta lepas buka kot tu. Tekan butang payung terkeluar, tekan payung butang terkeluar. Pernah tengok ke kot batu 16? Tak pernah, maklum oi. Rolls-Royce ni. Hak raja-raja pakai ni. Dia pakai Bentley, mana kita pernah Mercedes, BMW lintas lah kot batu 16 ni. Jaguar. Dah lintas tak? Kalau lintas pun jarang-jarang. Bentley kadang-kadang. Rolls-Royce tak pernah lintas. Nak lintas pun kalau raja lalu lintas lah kereta tu sekali. Maklum. GMC punya kereta pernah. Oi, tak pernah tengok ustaz. Dulu dia boleh pakai sebab dia berniaga kaya. Akhirnya Allah Ta'ala uji lingkup perniagaan. Dulunya kaya jadi miskin, kesian. Sebab apa dia? Yang pertama dia susah. Yang kedua waktu dia kaya, orang keliling dia cukup ramai. Bila dia susah, orang tinggal dia cukup ramai. Betul ke tak? Tadi waktu hang ada jawatan, orang keliling hang. Hang hilang jawatan, orang lari pada hang. Dulunya hang kaya, orang duduk dengan hang. Lah hang susah, orang lari pada hang. Betul ke tak? Kita nak tengok orang lari tak lari tuan-tuan, waktu Allah uji. Waktu Allah uji tu kita tahu siapa lari, siapa duduk dengan kita tahu. Maklum. Waktu kita sihat, orang mau kawan maklum. Waktu kita sakit lari.
Hilat-hilat laki hadut dekat kita malam-malam bertuang lari menikah seorang lagi. Lah dia seronok lah dengan maklum dia nampak lawa baju pula sama warna ni. Ni biru muslimat ke apa ni? Baju sama warna ni. Bunga tumbuh kat bawah. Hebat baju sama. Tak tu kelebihan orang perempuan lah. Mereka suka benda-benda tu dia tak cakap orang lelaki. Orang lelaki nak sama pun tank korban yang t-shirt peri tu. Lain tak sama lah. Dia lari maklum oi. Anak-anak pun lari mau tak kena hari bulan. Dia dah. Anak-anak lari mau tak kena hari bulan maklum oi. Mau tak kena hari bulan lari mak sakit. Dia swasta mak dia kata. Tu tak anak yang kita duk dukung, anak yang kita duk susu tu lari. Tambah orang lagi lari. Sebab dia sakit. Lepas tu Nabi kata kesian. Dekat orang yang dahulunya kaya jatuh miskin. Yang ketiga Nabi kata hamba kena kesian kepada siapa dia? Wa faqihan yal'abu bihi juhal. Orang yang dahulunya alim dipermainkan. Orang alim dipermainkan oleh orang bodoh yang berkuasa. Orang alim yang dipermainkan, yang diperbodohkan oleh orang jahil, yang orang jahil tu memiliki kekuasaan. Tuan-tuan, ni Nabi kata kesian. Sebab apa Nabi kata? Sebab golongan ni ada. Nabi kata dia alim, dia tahu hukum hakam, baca Quran sedap, baca hadis enak, kupah Al-Quran lazat, kupah hadis sedap didengar. Tapi akhirnya dipermainkan oleh orang jahil yang memiliki kekuasaan. Ada tak dalam masyarakat kita? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada. Nabi kata kesian kat orang lagu tu. Sebab apa dia? Orang yang memiliki ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni akan memuliakan dia. Sebab tu satu hari ada 10 orang khawarij datang bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah bandar kepada ilmu dan Ali radhiyallahu anhu itu adalah pintunya. Nabi kata. Tiba-tiba didengar sabda Nabi ini oleh satu kaum. Mereka pun satu puak. Mereka tu memang. Mereka kata, jom kita pergi test Ali tengok. Nabi kata dia ni hebat sangat. Dia ni alim sangat. Mai 10 orang tu, dia tanya setiap orang tu soalan yang sama. Dia kata kalau Ali boleh jawab 10 soalan yang sama dengan 10 jawapan yang berbeza, benar dia ni alim. Tapi kalau Ali kita tanya 10 soalan yang sama, dia jawab dengan 10 jawapan yang sama, ngarutnya dia ni. Maklum, soalan yang sama nak dengar jawapan yang berbeza. Maklum ingat senang ke? Mau takat 3 kali dia tanya, kita boleh bagi jawapan. Masuk kali keempat kita tanya, ni pekak ke tuli? Kita tanya dia, Ustaz, ya. Saya nak tanya Ustaz sikit ni. Ya. Saya semayang-semayang Ustaz, kaki ibu jari belah kanan tu dia jadi cekam. Sujud-sujud kepak, cekam tu pecah. Batal tak semayang saya? Kita pun jawab. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan. Sama-sama. Ustaz, saya nak tanya soalan, boleh tak? Silakan. Orang yang kedua. Saya semayang Ustaz, ibu jari kanan tu, kaki kanan tu jadi cekam. Sujud-sujud dia terpecah. Batal tak semayang saya? Saya nak jawab apa? Tadi saya jawab dah. Oh, Ustaz jawab dah tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Had nombor 3. Ustaz, saya nak tanya soalan. Ya, silakan. Ibu jari kaki saya belah kanan tu jadi cekam. Saya semayang-semayang, saya sujud-sujud, dia terpecah. Hukum dia macam mana? Hang bodoh ke aku jawab 2 kali dah tadi? Sebab apa? Sebab saya tak ada ilmu. Sebab saya tak ada ilmu.
Tapi Sayyidina Ali lepas mai tanya dia 10 soalan yang sama, dia boleh bagi 10 jawapan yang berbeza. Hebat tak Pak Long? Wow, hebat. Apa dia soalan dia? Wahai Ali, yang pertama tanya, di antara ilmu dan harta, yang mana yang lebih utama, yang lebih berharga? Itu ya soalan dia. Sayyidina Ali kata di antara ilmu dan harta, yang lebih berharga adalah ilmu berbanding harta. Jawapan, ulasannya, kerana bila hang banyak harta, hang kena jaga harta hang. Tapi bila hang banyak ilmu, ilmu jaga hang. Hang banyak harta, hang kena jaga harta. Hang banyak ilmu, ilmu jaga hang. Sebab tu aku kata ilmu lebih baik daripada harta. Oh, setuju tak? Banyak harta maklum, nak mengaji pun tak ada, takut harta orang malas. Ada kebun harum manis, time buah kena lena dalam kebun, tak lena dalam rumah, lena dalam kebun. Sebab takut buah pelam orang tutup balas. Oh, hari ni pi ada lagi pelam, esok pi tak ada dah. Mana Pak Long awak nampak muka cuong tak? Pelam hilang. Pelam hilang tu tinggal apa? Tinggal pelik. Dia kata lagu tu kan. Contoh. Hati dia marah lah tu. Dia marah. Ustaz ni kasar, tarik balik Kalau pergi Kelantan tak ada pelik ada. Hello. Ni. Getah naik harga. Getah naik harga. Lena dalam kebun getah malu. Sebab apa dia? Takut sekerak orang malas. Takut sekerak orang malas. Lena dalam kebun getah. Kelapa sawit naik harga. Lena dalam kebun kelapa sawit. Hang banyak harta, hang kena jaga harta. Ni maklum nak main mengaji ni mau barang kemas banyak lah rumah. Nak main. Tambah lelaki pula baru menikah 2 minggu lepas. Dia kata aku duk biak-biak, dia bagi cincin tu sebentuk dekat bini dia, naik. Laju no. Laju no. Batu 16 ni lepas duk lalu lori laju. Jalan betul ikut kuning ni. Jalan betul. Yang kedua, kawan yang kedua kata okey, yang pertama kata aku selesai dah. Aku dah puas hati dah, wahai Ali. Aku dah puas hati dah. Mai pula yang kedua. Dia tanya pula Sayyidina Ali, "Hei Ali, ya. Di antara ilmu dan harta, yang mana lebih utama?" Kalau saya setepuk meja dah, "Hang ni pekak ke apa?" Tapi Sayyidina Ali dia ada ilmu. Dia kata, di antara harta dan ilmu yang lebih utama adalah ilmu berbanding harta. Alasannya. Jadi dia kata, kalau hang banyak harta, harta jaga awak, hang kena jaga harta. Tapi hang banyak ilmu, ilmu kena jaga hang. Yang ni hang kata harta dan ilmu, ilmu lebih utama. Alasannya, orang yang banyak harta, dia banyak musuh. Orang yang banyak ilmu, dia banyak kawan. Saya nak jawab. Orang yang banyak harta, dia akan banyak musuh. Setuju tak maklum? Pak kita meninggal, dia tinggal harta ni maklum ni, geran ni boleh buat tiang rumah punya tebas. Hak ni saya dapat daripada satu orang. Dia kata, "Pak saya dulu tinggal harta banyak ustaz. Tanah belah mak saya kata banyak mana geran, boleh buat tiang rumah." Oi hebat kata hang ni. Geran boleh buat tiang rumah kekal tinggi maklum. Kami ada 12 beradik ustaz. Kerana harta ni berpecah lah ni, adik-beradik tak tegak siapa dah. Satu puak dia kata kita bahagi ikut sama banyak. Satu puak kata jangan sama banyak, kita ikut paraid, duk berkelain dah tu. Ni dia kata tak mau. Kak dia bagi sama banyak. Hak gen lelaki kata dak, kita ikut paraid lah, tak mau sama banyak. Yang ni kata dak, ikut paraid dah, tak mau. Dia buat lagu tu. Tak mau.
Nak sama banyak. Yang ni pula kata dah. Berair. Tak mau. Kelain daripada 11-12 beradik ni. Berkelain. Tak ada. Kelain tak ada. Maklum. Ni Sayyidina Ali kata dah. Kalau hang banyak harta, hang banyaklah musuh. Tapi hang banyak ilmu, hang banyaklah kawan. Sahabat. Oh. Mai hang nak buat 3 pula tanya. Cerita dekat 3 dah, mau cerita mai 10 dia lajak mai subuh. Dekat mau 3 sudah ha. Saya Pak Ustaz bagi dekat mau 3 tak cerita 10. Saya pun ingat dekat mau 3 ya. Kat tu cerita betul. Saya pun ingat dekat nombor 3 ya. Mai orang nombor 3 dia kata, wahai Ali, aku nak tanya soalan kat hang ni. Ya, di antara ilmu dan harta yang mana lebih berharga? Yang mana lebih utama? Sayyidina Ali jawab, ilmu lebih berharga berbanding harta. Alasannya kerana harta ni peninggalan Qarun, Fir'aun dan Shaddad. Tetapi ilmu ni peninggalan para rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Oi. Orang yang banyak harta ni akan jadi serupa Qarun. Kena ingat Qarun maklum. Maklum pi ke Mesir, saya pi Mesir lepas raya itu, lepas bawa pi tengok tasik Qarun. Lepas bagi tengok tasik Qarun, alhamdulillah. Tasik Allah Taala tenggelamkan harta benda Qarun ni. Maklum tenggelam maklum yang nak habaq banyak. Dia tenggelam di Mesir tu, dia temui dekat Batu 16. Tu nak habaq dia banyak tak banyak. Betul tak? Dia korek nak tanam cabai belakang rumah dia. Korek dia ketekang kena besi. Laki dia tanya tu apa dia? Maklum berhabaq harta. Awak tak habaq harta Haji Yusuf. Awak tak habaq harta Haji Ad. Harta Qarun. Tenggelam di Mesir, timbul kat Kedah. Hebat tau. Ha. Ni. Shaddad. Fir'aun kena Fir'aun. Fir'aun kena satu gelaran jawatan. Dia belah-belah Mesir tu, kita mau nak ulah lebih lagi daripada rakam ni kena di bawah akta ISA pula. Fir'aun, bisa dengar cerita dia Fir'aun. Banyak-banyak Fir'aun ni banyak-banyak cerita kan, kita ada dengar kan. Qarun. Tahu, Shaddad ni pun maklum. Dalam hikayat menceritakan bahawa dia ni satu raja. Nak dengar cerita Shaddad ni? Dia kata, Ustaz kona aku ijah kitab tak baca, tak ada ulah ni. Dia mengajak ni, dia kena tengok anak murid tau. Kalau anak murid ramai yang ada kitab, kita kena baca banyak, ulah sikit. Tapi anak murid ramai tak ada kitab, baca sikit, ulah banyak. Ada kitab berapa orang ya? Saya ni husnuzan, saya ni satu orang yang sangka baik. Hak tak ada kitab tu 3 sebab. Yang pertama mata rabun. Dia kata aku mau buka pun aku tak nampak dia kembang macam ya. Yang kedua dia cari lama dah tak jumpa tak mana jual. Nombor 3 dia tertinggal. 3 tu Ni saya ulah banyak pula, banyak ada kitab. Baik. Nak cerita Shaddad ni, dia satu raja. Satu hari dia panggil menteri agama ni main mengadak dia. Menteri agama ni pun, ampun tuanku ya, tuanku suruh patik mengadak. Ya. Ada apa tuanku? Ni saya nak tanya kepada kamu wahai menteri agama. Ya, ada apa tuanku? Cuba cerita dekat saya yang dikatakan syurga. Dalam Al-Quran, dalam hadis cerita tentang syurga ni lagu mana? Cuba cerita mai kat saya. Kawan ni pun cerita lah, menteri agama. Dia pun cerita syurga ni mengalir di bawahnya sungai. Perhiasan daripada syurga ni minaz zahab wal fiddah. Jajalah dia cerita panjang. Ringkas cerita. Shaddad kata baik.
Yang berhormat Datuk Seri Menteri Agama? Ya, saya tuanku. Dengan titah beta, beta titahkan kamu, kerahkan hamba rakyat, bangunkan mahligai untuk beta. Sorry, bangunkan syurga untuk beta di dunia ni. Hikayat cerita. Dia suruh Menteri Agama terkebir-kebir, terpinga-pinga. Menteri Agama terkejut beruk lah. Dengan beruk dia terkejut sekali. Nak kena bina syurga untuk raja ni, syadat ni. Jadi nak buat lagu mana? Tak buat, jawatan hilang. Dia kata, tuanku, perhiasan dia daripada emas, tuanku. Syadat arahkan penguat kuasa dia mengeluarkan satu undang-undang dalam negara dia, rakyat haram memiliki emas. Tak boleh ada emas waktu tu. Mana rakyat yang ada emas kena bagi emas ni balik kepada penguasa. Lepas nak lebokkan emas ni, nak bina syurga untuk syadat raja gila ni. Pemerintah gila ni nak suruh buat syurga, tuan-tuan. Tak kegila. Ada orang yang kerti agama pun dia bukan nak tegur ni pemerintah. Dia duk ampu Menteri Agama ni. Oh boleh tuanku, boleh tuanku, semua boleh. Nak bina syurga, boleh tuanku, nak bina syurga. Dia panggil pula orang kerti agama. Ni Datuk, beta nak haramkan kepada hamba rakyat untuk ada emas. Apa pandangan kamu? Hailam tuanku. Apa dia hailam? Halal dan haram. Patik pun tak tahu nak habak lagu nak. Hailam. Keluar satu undang-undang, rakyat dia tak boleh ada emas waktu tu. Gila tak saya nak tanya tuan-tuan? Gila. Ada emas kena bagi kepada pemerintah. Lepas nak lebok emas tu untuk memenuhi kehendak pemerintah yang gila ni, syadat ni, sebab nak ada istana, nak ada syurga. Cari tempat dalam satu hikayat yang ni cerita lagu ni lah. Maklum tak? Ni duk dengar tak? Ni hadis sahih tak? Ni hikayat. Nak percaya, tak mau percaya, sudah. Hidup tikai pula cerita syahadat ni lagu Menara Fir'aun 15 km. Ni bukan dia ada cerita berkaitan dengan akidah. Kena percaya, tak usah akidah. Tak percaya, tak ada. Hang nak percaya, percaya, tak mau percaya, sudah. Kita baca. Yang nak cerita ni apa dia? Kegilaan syahadat tu. Ada pandangan kata dia cari 40 tahun. Tempat yang sesuai dalam negara dia untuk buat syurga gila ni. Ada kata 60 tahun. Bila buat tu maklum. Buat ni. Siap apa semua. Dikerahkan hamba rakyat ni untuk bina. Tanpa ada upah. Yang mati tengah buat apa semua ni. Iyalah makan masalah mau nak bina syurga kat pemerintah gila. Lalu siap saja syurga dia. Bila siap syurga dia tuan-tuan, siap syurga dia, dia hari rasmi lah kita kata tu, hari nak rasmi syurga tu lah. Dia pi depan tu, dia panggil semua hamba rakyat dia mai depan. Dia panggil mai depan. Dia tanya kepada hamba rakyat dia, hamba kenal tak aku siapa? Habis korang terjemah bahasa kita Batu 16. Hamba kenal aku siapa? Dia berkata, kamulah Syadat, raja kami. Tak! Dia kata begitu. Akulah Tuhan hamba. Siapa pula yang Tuhan kami? Siapa pula yang hang kata hang ni Tuhan kami?
Kata aku nak tanya hampa Tuhan hampa, kalau hampa taat, kalau hampa ikut perintah dia, apa yang dia akan bagi balasan kepada hampa? Jawab hamba rakyat, syurga. Yes, betul. Kalau hampa ikut cakap dia, dia akan bagi kepada hampa syurga. Betul? Betul. Di belakang aku ni, syurga aku. Siapa yang patuh kepada perintah aku akan anugerahkan mereka ni boleh masuk duduk dalam syurga. Sama tak aku dengan Tuhan hampa? Sama. Rakyat tu kata sama. Dengan angkuh dan bongkaknya, ketika mana syahadat nak melangkah masuk ke dalam syurga dia, Allah Ta'ala perintah malaikat untuk cabut nyawa dia. Tersungkur si syahadat yang bongkak ni di hadapan pintu syurga dia. Mati mampus depan pintu syurga. Maklum, orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang ego, Allah Ta'ala balas. Dia di antara ilmu dan harta yang mana lebih utama? Jadi ilmu. Sayyidina Ali jawab, ada 7 lagi. Semua dia jawab dengan hujah yang berbeza. Kata orang yang berilmu ni, dia akan berkawan dengan petunjuk. Orang yang jahil, dia akan bersahabat dan berdamping dengan kejahilan. Bermulanya dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. An Ibni Umar faqala, khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah berkhutbah di hadapan kami sidang jamaah yang banyak oleh khalifah yang kedua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amir al-Mu'minin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di tempat yang bernama Al-Jabiyah, yaitu satu qaryah di bandar Damsyik. Maka berkata ia dalam khutbahnya, hai sekalian yang hadir, bahwasanya kami berdiri berkhutbah di dalam sekalian kamu ini ialah sebagaimana berdiri berkhutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kumpulan kami sahabat-sahabatnya, memberi nasihat dan memberi ingat akan sahabatnya, serta mengajarkannya, disuruhnya buat bagian dan tinggalkan jangan buat bagian. Maka aku pun demikian juga berdiri di tengah sekalian kamu ini, menunjukkan dan menyampaikan apa nasihat dan pengajarannya yang diberikannya pada kami, dan beberapa nasihat pengajaran yang banyak. Sesetengah daripadanya ialah sabdanya, aku berpesan. Apa dia Nabi berpesan? Dan aku beri juga akan sekalian kamu dengan segala sahabatku, hendaklah ambil peduli akan mereka itu, kemudian sekalian orang yang mengiringi mereka itu. Nabi suruh memuliakan sahabatnya dan orang yang selepas sahabatnya. Nabi kata lagu tu. Siapa dia golongan yang selepas sahabat? Sahabat, tabi'in, tabi'in, atba'i tabi'in. Masalah 30, membesarkan sahabat Nabi dan memuliakannya. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Dia nak cerita pula tentang sahabat ni kita kena mulia lagu mana. Kita akan bicara pula, boleh tak kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih, dekat sahabat apa nama selawat dekat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Wa ala ashabih, tak ada. Sahabat-sahabat ni tak ada. Boleh ataupun tidak, InsyaAllah kita akan bahas, kita akan ulas pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Dia sejam lah kita bersama, 9.30 lah. Nak mengaji bagi 10 lah. Boleh, tak ada masalah. Maklum pergi 4 sampai rumah dah. Saya ni mau tekan minyak sampai berdiri ni 2 jam setengah baru sampai. Saya buka jika ada sebarang persoalan, disilakan.
Tak ada soalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua. Jadi insya-Allah kita panjang umur, Allah Ta'ala beri kesempatan kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang pada bulan hadapan. Akhir kalam, siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secek RM22 insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. صبرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.